Hai, Assalamualaikum korang. Hari ini, aku nak kongsi pengalaman aku masa lalu jalan Pekan Bidor ke Teluk Intan sebelum kawasan air hitam. Kejadian ni berlaku 3 tahun lepas, waktu 2015. Masa kejadian tu, isteri aku ni sedang mengandungkan anak sulung kami. Dan kami dalam perjalanan nak balik ke kampung mak ayah aku di Cenderung Balai. Kisahnya bermula bila kami keluar highway plus tol Sungai dan terus menghala ke Teluk Intan melalui jalan berkiri kanankan kelapa sawit. Kawasan ni memang gelap. Sedang aku leka memandu, tiba-tiba kereta kami dihadang oleh sebuah van yang sangat usang. Macam nak roboh pun ada aku tengok van tu. Waktu van tu betul-betul di sebelah kereta kami, tiba-tiba isteri aku seakan-akan terkejut yang amat sangat. Lepas tu, dia terus pandang bawah. Bila aku tanya kenapa, dia tak jawab. Aku pun malas nak fikir bukan-bukan dalam keadaan gelap sunyi macam tu. Aku pun tengok jam, dalam pukul 11 lebih. Van tadi yang potong kereta kami pun dah jauh tinggalkan kami. Tak berapa lama kemudian, aku nampak van tadi dah mula slow. Lepas tu, kereta kami betul-betul di belakang van tu. Aku cuba nak potong van tu, tapi tak boleh sebab jalan kat area tu banyak seleko. Sedang aku fokus dengan pemanduan, tiba-tiba mata aku terpaku dengan satu kelibat berselubung putih di dalam van tu. Van tu, aku perasan bahagian belakang tiada kerusi, macam van orang pergi berniaga. Kelibat tu seolah-olah sedang duduk, mengiring ke tepi, seolah-olah sedang menoleh ke arah aku di belakang. Masa mula-mula aku nampak kelibat tu, otak aku tak boleh nak proses apa benda yang aku sedang tengok. Isteri aku masa tu memang tak angkat kepala dah, tengok bawah dari tadi. Aku bertentangan mata dengan kelibat tu dalam 5 minit macam tu. Lepas tu, baru otak aku sedar yang aku sedang bertentangan dengan mata si dia. Cahaya dari lampu depan kereta aku dapat menyuluh ke arah matanya, membuatkan jelas nampak matanya merah kekuningan. Aku mula rasa tak sedap badan. Aku istighfar panjang sebab macam tak percaya dengan apa yang baru aku nampak tadi. Jelas bukan manusia, bukan benda lain, tetapi si dia. Lepas tu, aku lepas slow-slow pedal minyak aku supaya kereta kami slow dan menambahkan jarak antara kereta kami dan van tu. Sampai di suatu simpang, van tu belok ke kanan dan berhenti di depan sebuah rumah di tepi jalan tu. Sengaja aku slowkan kereta dan beranikan diri untuk tengok sekali lagi untuk kepastian. Tapi kelibat tu dah tiada. Aku teruskan pemanduan dengan hati yang keliru, cuak, seram, bingung sebab ni first time aku nampak dengan mata aku sendiri. Selama ni dengar orang cerita je. Isteri aku pun memang tak bercakap sepatah habuk lepas nampak van tu potong kami tadi. Lagilah buat aku seram, dahlah dia tengah mengandung. Sampai je rumah mak aku tak bagi isteri aku ni terus masuk. Aku baca ayat-ayat peninding depan pintu dulu sebelum masuk. Sebab aku takut dah ikut kami balik rumah. Sebab aku rasa memang lain masa tu. Bila dah masuk dalam rumah, aku tanya isteri aku, kenapa dia terkejut masa van tu potong kereta kami. Dia pun bagi tahu, masa van tu betul-betul di sebelah kereta kami ketika aku memotong, kelibat tu sempat merenung ke arah kereta kami. Kebetulan, isteri aku masa tu pandang ke kanan. Memang nampaklah si dia tengah merenung tajam tu.
Itu yang dia terkejut sampai kelu lidahnya. Aku pula masa tu tengah fokus pandang ke depan, so memang tak nampaklah. Apa-apapun, alhamdulillah tak ada kejadian buruk berlaku kat kami pada malam tu. Yang pasti, van tu memang wujud dan manusia yang pandu. Tapi, ada sesuatu yang menumpang malam tu. Ada orang pesan kataku, jangan drive malam-malam sebab bahaya. Tapi jenis aku ni, aku memang suka drive malam-malam. Lebih-lebih lagi kalau perjalanan jauh. Sebab aku rasa selesa dengan keadaan sejuk, tenang dan tak jam. Pasal kewujudan benda tu memang tak dapat dinafikan. Kita sebagai orang Islam ni harus percaya dengan kewujudan alam gaib. Cuma jangan sampai kita terbawa-bawa ketakutan kepada benda tu. Hanya Allah yang perlu kita takutkan. Yakinlah bahawa tiada satu makhluk pun yang mampu memberi manfaat apalagi mudarat, kecuali dengan izin Allah. Pada yang dengar cerita aku ni, aku just nak pesan, kalau nak mulakan perjalanan malam, bacalah doa apa yang patut. Dalam kereta, elakkan dari mendengar lagu yang bukan-bukan. Kalau ada CD bacaan Al-Quran tu, lagi bagus buat peneman perjalanan. Semoga kita semua dilindungi Allah. Sekian.